Muhammad Syakib Arsalin Khairil, 20 tahun dan abangnya Muhammad Baidu Zaman Khairil, 25 tahun, sentiasa berfikiran positif biarpun serba kekurangan fizikal sejak kecil. Hasil usaha, mereka berjaya memperoleh 5A dan 6A dalam sijil pelajaran Malaysia SPM serta keputusan jahit dalam sijil tinggi agama Malaysia STAM. Walau susah macam mana pun, jangan putus asa. Teruskan belajar, dapatkan keputusan yang cemerlang. Setiap hari saya akan peruntukkan masa beberapa jam untuk belajar. Betul ada masa untuk beristirahat. Lebih membanggakan, dia turut menerima anugerah pelajar cemerlang OKU dalam SPM peringkat Sekolah Menengah Agama Khairiyah Temerloh pada 2011. Bercita-cita menjadi seorang penterjemah bahasa Inggeris, dia kini menyambung pelajarannya di sebuah universiti di Temerloh dalam bidang TESOL. Inspirasi untuk study, utamanya memang minat sendirilah nak study. Lepas tu dengan dorongan abah dengan umi, tu dengan abangnya yang lagi macam lagi teruk tapi boleh belajar, akhirnya kenapa kita tak boleh kan? Dia yang bercita-cita untuk menjadi jurutera perisian juga sedang melanjutkan pelajaran di universiti yang sama dengan abangnya. My name is Phoebe. I'm 11 years old and I have got cerebral palsy. I am disabled and I cannot walk or talk. I use a special computer to help me talk. I use that by looking at my screen. Phoebe is very bright and intelligent. She's very driven and hardworking. She's always trying to achieve her goals, and she likes to participate in all the activities we do as a family, so we try and enable as much as possible that she can do the things that we do and adapt them to make sure that she's very much involved, and she loves all that. She's very adventurous. I am clever. I am just like you. And I don't like people talking to me like I am a baby. Is this your daughter? Yes, it is, yeah. She's very pretty. I know, she's lovely, isn't she? And how old is she? She's 11. Oh, can you tell me what's wrong with her? There's nothing wrong with her. You can talk to her. Oh, I didn't know that. Hello? Hello? Who are you? I am just like you. I love swimming. And I love to go skiing. I go to schools and they ask me questions like how do you use your computer, and I ask them questions like what's your favorite animal. What would you like to do at school? I like maths. What would you like to be when you're older? I would like to be on television. What's it like not to talk? It is normal. When Phoebe wakes up in the morning, she has enormous challenges to overcome, but she's so positive, happy and determined that we don't really see them as challenges, and she certainly doesn't. She's great with people, she's got a winning smile, and she really engages with people that take the time and come up to her and speak to her. She loves that. I'm incredibly proud of her. You might meet me or someone else with a physical disability. Don't treat us like a baby or ignore us. Talk to me. Selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan mengenai jenis kecacatan yang dikenal pasti berdasarkan dua video yang telah kami pilih. Pertama di Malaysia.
Video pertama menunjukkan dua adik-beradik itu mengalami limp back atau kecacatan anggota badan. Keadaan di mana berlaku kehilangan separa atau sepenuhnya mana-mana bahagian anggota badan, termasuk kehilangan tangan, kaki dan jari tangan atau jari kaki. Di Malaysia, terdapat pelbagai bantuan yang telah disediakan oleh pihak kerajaan bagi membantu golongan-golongan kurang upaya untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik. Sebagai contoh, bantuan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan kepada orang kurang upaya seperti mereka diberikan peluang pekerjaan dan pelbagai program seperti penempatan pekerja yang dilaksanakan bagi membantu orang kurang upaya untuk bekerja, menjalani kehidupan seharian. Di Eropah, kanak-kanak wanita tersebut mengalami cerebral palsy, salah satu kecacatan fizikal. Keadaan yang berlaku menyebabkan pergerakan dan postur yang menghadkan aktiviti akibat gangguan bukan progresif di bahagian otak. Cerebral palsy terbagi kepada 3: hemiplegia, diplegia dan quadriplegia. Antara bantuan yang telah disediakan oleh kerajaan Eropah bagi membantu golongan kurang upaya di sana antaranya ialah menyediakan peluang pekerjaan. Pihak kerajaan Eropah menyediakan 50% kuota pekerjaan bagi golongan kurang upaya. Hal ini kerana pihak kerajaan Eropah ingin mengurangkan tahap kebergantungan individu terhadap bantuan. Berdasarkan 2 perbandingan yang telah dilaksanakan antara bantuan yang diberikan oleh Malaysia dan di Eropah, Malaysia lebih bersifat berkebajikan kerana jika orang yang kurang upaya itu mereka diberikan allowance dan pelbagai bantuan kewangan bagi mengurangkan bebanan hidup mereka. Manakala di Eropah pula mereka kurang memberikan bantuan kewangan kerana mereka bantuan mereka bersifat berdikari, di mana mereka akan memberikan pembiayaan kepada orang yang memerlukan dan mereka cuma memberikan inisiatif seperti pengurangan kadar faedah kepada golongan yang meminjam. Okey, seterusnya saya akan melakukan penilaian perbandingan antara kedua-dua video tersebut. Yang mana di video yang pertama yang mana individu yang berusia 20 dan 25 tahun yang merupakan adik-beradik dari Temeloh Pahang, yang mana mereka ni merupakan individu yang cacat dari segi fizikal. Kalau kita lihat mereka ni, kalau dari konteks komunikasi, mereka still boleh communicate, still boleh bercakap dengan orang lain sama macam individu yang normal. Tapi kalau kita lihat di video yang kedua, yang mana kanak-kanak berusia 11 tahun dari negara luar, negara Eropah, kalau kita lihat individu ini yang menghidapi lumpuh otak, yang mana individu ini tidak boleh bercakap sama sekali dengan orang lain. Seterusnya adalah dari segi pergerakan ataupun kerja harian. Kalau kita lihat di video yang pertama, individu yang menghidapi kecacatan fizikal ni still boleh bergerak untuk ke tempat yang lain. Contohnya kalau nak ke tandas, dia still boleh bergerak. Untuk video yang kedua, untuk video yang lumpuh otak, yang mana dalam video tersebut kanak-kanak ini tidak boleh untuk bergerak sama sekali, melainkan bantuan daripada
orang lain, iaitu family dia lah. Seterusnya adalah dari segi makan dan minum, yang mana makan dan minum untuk video yang pertama, mereka yang menghidapi kecacatan fizikal ni still boleh makan, still boleh minum sama macam orang biasa lah. Tapi tidak untuk individu yang lumpuh otak, yang mana semuanya bergantung harap dengan bantuan orang lain, iaitu keluarga dia. Di sini boleh ataupun dapat saya simpulkan yang mana individu yang cacat ataupun lumpuh otak ni adalah suatu kecacatan yang sukar untuk dihadapi dalam kerja-kerja harian lah. Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan intervensi dan cadangan intervensi. Terdapat pelbagai jenis cadangan intervensi yang boleh diberikan kepada pesakit serebral palsi. Sebagai contoh, terdapat dua jenis rawatan yang sesuai bagi pesakit serebral palsi. Pertama, rawatan perubatan, dan kedua, rawatan pemulihan. Okey, kita tengok dahulu kepada rawatan perubatan. Rawatan perubatan ni adalah pengambilan ubat-ubatan yang disyorkan oleh pegawai perubatan di hospital. Pengambilan ubat-ubatan ni adalah untuk mengurangkan ketegangan otot dan mengawal epilepsi. Selain daripada pengambilan ubat-ubatan, pegawai perubatan juga ada mengesyorkan agar pesakit serebral palsi ni untuk menjalani pembedahan untuk mengurangkan ketegangan otot mereka dan untuk memperbetulkan anatomi yang tidak normal. Okey, kita masuk pula kepada bahagian rawatan pemulihan. Rawatan pemulihan terdapat 3 jenis, iaitu rawatan fisioterapi, rawatan speech therapy dan rawatan terapi cara kerja. Okey, fisioterapi ialah rawatan terapi. Di dalam fisioterapi ni, ahli fisioterapi ni akan menilai dan merekod perkembangan pesakit serebral palsi tersebut. Selain daripada itu, mereka juga akan memberikan tunjuk ajar berkaitan teknik senaman dan regangan yang betul. Sebagai contoh, mereka akan mengajar kepada pesakit serebral palsi itu sendiri cara untuk mereka duduk dan berjalan dan sebagainya. Okey, kat sini fisioterapi ni sangat penting bagi pesakit OKU tersebut untuk menghalang refleks dan corak pergerakan yang tidak normal. Selain daripada itu juga, fisioterapi ini sangat penting sebagai pendidikan kepada ibu bapa mereka untuk mereka praktikkan di rumah mereka sendiri. Di samping itu, fisioterapi ini juga adalah sangat membantu untuk mengekalkan kemampuan fizikal dan menambah baik masalah pergerakan pesakit serebral palsi. Okey, kita masuk pula kepada bahagian speech therapy. Speech therapy ni adalah merupakan terapi untuk membantu pesakit yang bermasalah untuk bercakap dan untuk berkomunikasi serta yang mempunyai masalah untuk menelan. Dengan adanya speech therapy ni, mereka sudah tentu akan dapat bercakap seperti orang normal yang lain. Okey, kita masuk pula kepada bahagian terapi cara kerja. Terapi cara kerja ni adalah berkaitan dengan galakan untuk mereka berdikari dalam semua aspek. Okey, kat sini kita terdapat dua jenis terapi, iaitu pertama, latihan aktiviti kehidupan harian. Latihan aktiviti kehidupan harian ni adalah berkaitan dengan bagaimana kita mengajar mereka untuk cara untuk makan, untuk minum dan untuk menguruskan diri mereka sendiri. Selain daripada itu, terdapat juga latihan konfusian tangan. Latihan konfusian tangan ni sangat penting bagi pesakit serebral palsi untuk memastikan mereka ni
dapat memegang sesuatu objek seperti orang normal yang lain. Okey, itu sahaja berkaitan intervensi dan cadangan intervensi bagi pesakit serebral palsi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya Syamil. Saya akan membuat sedikit ulasan secara ringkas tentang video-video kedua-dua video yang telah dipilih, iaitu video orang kurang upaya di Malaysia dan juga di Eropah. Okey, sebelum itu saya akan menjelaskan orang kurang upaya di Malaysia terlebih dahulu. Hal ini telah menimpa seseorang individu yang bernama saudara Badi Zaman yang mengalami kecacatan fizikal dan ataupun kecacatan otot. Hal itu menyebabkan beliau tidak boleh membuat pergerakan seperti mana orang-orang normal melakukan pergerakan tanpa batasan. Walaupun saudara Badi Zaman ni mengalami kecacatan fizikal ataupun kecacatan otot ni sejak kecil, tapi ianya tidak pernah melumpuhkan semangat beliau untuk meneruskan kejayaan. Beliau juga mendapat keputusan yang baik ketika sijil pelajaran Malaysia dan juga sijil tinggi agama Malaysia. Okey, seterusnya berkaitan dengan orang kurang upaya di Eropah, yang mana seorang kanak-kanak iaitu adik Foibi yang mengalami cerebral palsy ataupun kecacatan cerebral. Okey, kecacatan cerebral ni adalah cerebral palsy ni dia merupakan gangguan kebolehan mengawal kedudukan dan pengaktifan badan disebabkan kerosakan pada otak yang sedang berkembang. Cerebral palsy ni dia bukan merupakan sejenis penyakit yang tidak bersifat progresif ataupun penyakit yang semakin memburuk, bukan. Okey, adik Foibi ni dia tidak boleh berjalan, berjoging dan sebagainya. Ianya menggunakan komputer untuk membantunya berjalan, bercakap dan sebagainya. Walaupun Foibi ni dia mengalami cerebral palsy, tetapi ianya tidak menghalang untuk Foibi itu bekerja keras untuk mengejar matlamatnya. Seperti yang diketahui kan, orang yang mengalami cerebral palsy ini tidak suka dilayan seperti bayi, kerana mereka ni hanya perlu dilayan seperti orang biasa. Okey, begitulah sedikit sebanyak tentang ulasan ringkas tentang orang kurang upaya di dua negara, iaitu Malaysia dan juga Eropah. Kita perlulah memberi perhatian yang lebih terhadap orang kurang upaya supaya mereka lebih bersemangat untuk meneruskan kehidupan mereka dan menuju kejayaan bagi mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.